Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fakihah Hanimati Muhammad Sanari A168375 akan membentangkan mengenai projek akhir asas-asas pengangkutan bandar bagi kursus LMCP 2502 pengangkutan bandar. Kawasan pilihan bagi projek ini adalah merupakan salah satu daerah dari negeri Terengganu iaitu daerah Kuala Terengganu. Kuala Terengganu adalah merupakan ibu negeri bagi negeri Terengganu dan juga merupakan sebagai sebuah bandar diraja dan pusat ekonomi yang utama di negeri tersebut. Daerah Kuala Terengganu merupakan daerah yang paling kecil jika hendak dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain di negeri itu. Daerah Kuala Terengganu dikenali sebagai bandaraya warisan pesisir air kerana bandaraya ini terletak di muara Sungai Terengganu yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Masalah pengangkutan yang dihadapi di Kuala Terengganu, pertamanya punca utama kesesakan yang berlaku di dalam bandar adalah disebabkan pemusatan guna tanah pejabat di kawasan bandar. Seperti yang tertera, Wisma Negeri dan Wisma Darul Aman, kedua-dua wisma ini terletak kira-kira hanya 200 meter bersebelahan. Jadi di perkara ini telah menyebabkan kepadatan yang berlaku apabila ramai orang berkunjung ke tempat itu. Kedua adalah pengangkutan awam tidak efisien. Tidak efisien di sini bermaksud hanya sedikit pengangkutan awam disediakan seperti perkhidmatan teksi dan bas antara ulang-alik. Walau bagaimanapun, kedua-dua perkhidmatan ini hanyalah disediakan di beberapa tempat sahaja dan tidak disediakan secara menyeluruh. Jadi, apabila pengangkutan awam tidak efisien, sudah tentu akan banyak kenderaan persendirian masuk ke dalam kawasan bandar. Seperti yang tertera adalah yang berlaku di kawasan Jalan Bangor dan kawasan Kampung Cina yang sering kali mengalami kesesakan lalu lintas tidak kira pada waktu puncak ataupun pada waktu biasa. Selain itu, jalan raya yang sehala untuk masuk ke kawasan bandar juga menjadi masalah utama, terutamanya ketika waktu puncak kerana terlalu banyak kenderaan yang hendak masuk pada waktu yang sama. Tidak ketinggalan, masalah turut melibatkan pengangkutan aktif yang tidak konsisten. Tidak konsisten di sini bermaksud seperti di Jalan Sultan Ismail, laluannya tidak berbumbung dan tidak punya penghadang. Manakala di Kampung Daik pula, laluannya adalah berbumbung namun tidak mempunyai penghadang di tepi laluan. Jadi, masalah-masalah tersebut telah membawa kepada polisi pengangkutan yang hendak dicadangkan. Pertamanya adalah pengurusan lalu lintas dalam kawasan bandar hendaklah dijalankan secara berjadual. Berjadual di sini adalah bermaksud contohnya seperti kenderaan berat tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan bandar ketika waktu puncak. Kedua, hendaklah membanyakkan sistem parkir yang setempat dengan bayaran berpatutan. Ketiga, menyediakan kemudahan pengangkutan aktif dengan mewujudkan satu pelan yang menghubungkan satu bandar. Keempat, menyediakan pengangkutan awam yang efisien dan senang diakses. Dan yang kelima adalah sistem aliran trafik manual yang boleh dilakukan pada waktu puncak. Polisi kedua dan hingga kelima ini boleh membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas antara satunya kerana setiap satunya adalah berkaitan. Jadi dengan kewujudan polisi tadi, dia telah membawa kepada perancangan jangka pendek iaitu untuk tempoh 3 tahun. Pertamanya memperbanyakkan parkir di kawasan bandar dengan mewujudkan kawasan parkir bertingkat dan setempat. Kewujudan parkir ini sudah tentunya boleh menampung jumlah kenderaan yang banyak masuk ke dalam bandar. Keduanya adalah menaik taraf kemudahan jalan bagi pengangkutan aktif dalam kawasan bandar hingga ke kawasan masuk dan keluar bandar bagi mengurangkan jumlah kenderaan dalam bandar. Jika perkara ini berjaya dilaksanakan untuk tempoh 3 tahun, sudah tentunya pengguna akan rasa tertarik untuk menggunakan pengangkutan aktif kerana pengangkutan aktif adalah lebih cepat, menjimatkan wang dan menjimatkan masa. Ketiga adalah penyusunan sistem aliran trafik dari masa ke semasa hendaklah dilakukan untuk mengenal pasti punca kesesakan lalu lintas dalam bandar sekaligus mencari solusi kepada masalah tersebut seperti yang dilakukan pada tahun 2009 dan tahun 2016. Dan yang keempat adalah menaik taraf jadual perjalanan dan lokasi pengangkutan awam berdasarkan kepenggunaan pengguna. Perkara ini adalah perlu kerana kawasan bandar merupakan kawasan yang selalu berkembang dan sentiasa mempunyai tempat yang baru. Jadi membolehkan pengguna untuk menggunakan perkhidmatan ini secara menyeluruh, penaiktarafan jadual hendaklah dilakukan dari masa ke semasa.
Polisi tadi juga telah membawa kepada perancangan jangka panjang sehingga 30 tahun. Pertamanya membina pengangkutan awam berasaskan rel menghubungkan kawasan bandar hingga ke kawasan pinggir-pinggir bandar. Perkara ini secara tidak langsung mengurangkan kesesakan lalu lintas kerana orang tidak akan memandu ke dalam kawasan bandar. Yang kedua adalah membina laluan bas iaitu BRT. BRT dapat meningkatkan keterhubungan dalam kawasan bandar kerana dia memudahkan urusan pengguna untuk berkunjung dari satu tempat ke satu tempat yang lain tanpa memerlukan mereka untuk memandu. Dan yang terakhir adalah pembangunan jalan raya bertingkat, terutamanya pada susu masuk dan susu keluar pada bandar. Jadi, pembinaan ini dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas kerana pengguna jalan raya hanya perlu memilih susun masuk dan susun keluar pilihan mereka. Itu sahaja untuk projek ini. Sekian, terima kasih.